Baiklah, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk sesi yang ketiga, iaitu 3.1.2.3 program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang. Tapi sebelum itu kita ulang kaji kembali apa yang telah kita bincangkan sebelum ini untuk pengurusan panitia, iaitu 3.1.2.1 pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang. Kemudian 3.1.2 program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang. Untuk yang pertama itu kita ada 6 tindakan yang harus kita lakukan, dan yang kedua itu kita ada 4 tindakan yang harus kita lakukan. Dan kalau kita nampak ikut susunan hierarki ini, maksudnya yang pertama itu memang paling penting diurus terlebih dahulu, barulah seterusnya kepada bahagian yang kedua. Maksudnya guru kena berkualiti, barulah anak-anak kita, murid kita berkualiti. Jadi kita terus pergi ke sesi yang ketiga, iaitu program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang. Okey. Jadi untuk sesi ketiga ini ada 4 tindakan yang harus kita laksanakan, iaitu merancang program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran, melaksanakan program menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan. Mungkin sebelum ini bila kita merancang sesuatu program, kita selalunya melaksanakan program yang sama setiap tahun. Jadi mungkin mulai tahun ini kita boleh mengubah cara yang lama itu, merancang program berdasarkan data, berdasarkan betul-betul keperluan kepada anak-anak kita di sekolah tersebut. Selalunya kita jarang menggunakan data untuk merancang program. Jadi mulai tahun ini kita cuba berdasarkan data dan kita laksanakan program. Okey? Dan tahap kualiti sama seperti yang sebelum ini, kita terus tengok kepada 4 macam mana kita mau mendapatkan pengurusan panitia yang berkualiti. Kita tengok adakah berfokus kepada isu pembelajaran atau keperluan murid, adakah mengambil kira ke tahap keupayaan dan potensi, dan adakah secara menyeluruh melibatkan murid di semua tahun atau tingkatan, atau adakah secara berterusan dan berkala. Yang ketiga dan keempat ini selalunya sukar untuk dipenuhi. Jadi macam mana kita menyeluruh, maksudnya sepatutnya dalam perancangan kita bincangkan, rancangkan di dalam minit persyaratan pertama untuk sekolah rendah, darjah 4, 5 dan 6 haruslah dilibatkan. Maksudnya keseluruhan untuk RBT. Begitu juga dengan sekolah menengah, tingkatan 1, 2 dan 3. Maksudnya kita tidak boleh berfokus kepada tingkatan 3 saja sebab PT3. Begitu juga dengan sekolah rendah, kerana darjah 6 UPSR, kita tidak ada program untuk RBT darjah 6. Okey? Jadi untuk RBT ni kita sangat bernasib baik untuk sekolah rendah. Kita lebih kepada maksudnya membina kemahiran murid. Jadi tujuan kita bukan untuk exam, tapi lebih kepada kemahiran. Jadi kita boleh berkreativiti untuk melaksanakan program atau merancang program yang melibatkan keseluruhan murid. Dan macam mana kita mau melaksanakan secara berterusan berkala, maksudnya kita kena laksanakan sepanjang tahun. Sama seperti peningkatan profesional guru sepanjang tahun. Maksudnya mungkin bulan Februari, Mei, September, maksudnya jangan tertumpu pada Mac saja. Sedangkan tiba-tiba bulan September, bulan Ogos tidak ada sudah program. Jadi maksudnya perancangan yang kita buat secara berterus itu sepatutnya kita rancang secara berterusan. Jadi kalau secara berterusan berjayalah kita untuk mendapatkan kualiti 4. Okey, seterusnya, apakah contoh-contoh eviden untuk tindakan yang pertama? Tindakan yang pertama merancang program. Jadi of course lah takwim. Misalnya takwim memang ada. Minit mesyuarat yang pertama. Okey. Kemudian mungkin headcount panitia. Okey, ini rasanya tidak perlu diterangkan lagi. Yang kedua, pelaksanaan. Okey, jadi untuk itu perlu ada kertas kerja. Contohlah, mungkin jadual kelas tambahan atau jadual program, bila program dilaksanakan, kemudian laporan senarai, laporan program, okey, laporan macam ini kan, macam untuk mungkin PT3 dia kelas tambahan,
Tapi untuk tingkatan 2, tingkatan 1 atau darjah 4, 5, 6, kita tidak ada kelas tambahan. Tapi apa program yang difikirkan sesuai untuk anak-anak kita yang tidak mengambil peperiksaan. Nanti selepas saja kita melaksanakan program, kita akan menilai. Jadi menilai ini selalunya kita akan ada laporan lah. Jadi kita boleh gunakan borang laporan seperti sesi pertama, kedua, yang ketiga, kedua yang sebelum ini yang saya bincangkan dengan rakan-rakan sekalian. Begitu juga dengan tindakan susulan, kita boleh menggunakan borang itu juga. Dan mungkin ada kaedah-kaedah lain untuk tindakan susulan ni yang telah biasa rakan-rakan laksanakan. Jadi yang penting apabila kita berjaya melaksanakan keempat-empat tindakan ini, haruslah ada eviden dan apa yang kita laksanakan itu mestilah berterusan dan meliputi ketingkatan 1 hingga 3 untuk menengah dan untuk PSR darjah 4 hingga darjah 6. Jadi kalau sekiranya ada soalan selepas ini untuk sesi yang ketiga ini, iaitu program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional terancang, boleh terus bertanya kepada saya lah. Okay? Jadi untuk hari bahagian ini telah selesai. Jadi selamat memahami apa yang bahagian yang ketiga